Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Dan sedar tidak sedar kita sudah pun 28 hari melalui Ramadan ini dengan jayanya. Insya-Allah kita mengharapkan Ramadan kali ini memberi erti yang sungguh besar dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Kepada para hadirin dan juga kepada para penonton yang baru saja mengikuti rancangan kami ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan juga komen, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk terus mendapatkan video-video terbaru daripada pihak Akademi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang hari raya. Ada apa sebenarnya dengan hari raya? Kita semua sedia maklum bahawa hari raya adalah merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, khususnya mereka yang menjalani ibadat puasa ini, dan merupakan satu hari kemenangan kepada kita semua kerana berjaya mengharungi dan juga berjaya berpuasa dengan begitu baik sekali di bulan Ramadan. Jadi hari ini kita akan membahaskan tentang perkara-perkara penting, apa yang terdapat sebenarnya pada hari raya ini dan apa yang disediakan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani dengan sebaik-baik mungkin dalam kita berhari raya. Kita tidak mahu dengan 30 hari kita bersekang mata, 30 hari kita begitu berusaha untuk meraih ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila tibanya hari raya kita bergembira sehingga kita lupa segala-galanya, seolah-olahnya 30 hari yang telah kita lalui ini sebelum ini dengan mengekang segala hawa nafsu, mengekang segala percakapan kita, kita jaga tingkah laku kita, kita berterawih pada waktu malam, tetapi hanya dengan satu hari sahaja kesemua yang kita telah lalui itu musnah dan akhirnya tidak memberi apa-apa kesan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarlah raya kali ini kita beraya dengan ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita dapat bergembira, satu. Yang keduanya, kita beroleh ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perkara pertama, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan dengan hari raya ataupun dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai Al-Eid. Al-Eid ataupun hari raya, Al-Eid daripada satu kalimah Arab yang membawa erti kembali. Ada, ya'udu, maksudnya kembali. Kenapa hari raya dinamakan sebagai Al-Eid, hari untuk kita kembali? Maksudnya ialah kerana ianya kembali kepada kita setiap tahun. Tahun ini kita berhari raya, tahun depan kita akan berhari raya lagi, tahun depan pun akan berhari raya lagi. Itu maksudnya kembali dari segi bahasa. Daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan ketika itu penduduk-penduduk Madinah ada 2 hari, di mana 2 hari ini mereka bergembira pada hari tersebut. Mereka berpesta, bergembira, macam hari raya, mereka bergembira.
Okey. Faqala ma hadzani al-yawmani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini hari apa ni? Dua hari yang mereka bergembira ini hari apa? Qalu, lalu mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Adalah kami suatu ketika dahulu fil jahiliyah, dua hari ini kami bergembira, kami berpesta. Kami anggap dia sebagai satu hari raya kepada pihak kami. Maksudnya dua hari pada zaman jahiliyah ketika mana Islam belum sampai ke Madinah pada ketika itu. Di dalam syarah Aunul Ma'bud, di dalam syarah Abu Dawud, dalam kitab Aunul Ma'bud ada dinyatakan bahawa dua hari itu adalah hari An-Nairuz dan juga hari Al-Mahrajan. Di mana ketika jahiliyah penduduk-penduduk Madinah bergembira pada hari ini, mereka berpesta, mereka berhari raya pada dua hari ini, hari Nairuz dan juga hari Mahrajan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah tukarkan dua hari yang kamu bergembira pada zaman jahiliyah ini dengan dua hari yang jauh lebih baik berbanding dua hari tersebut. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Datangnya Islam ke Madinah, Rasulullah sallallahu kata apa? Allah Subhanahu wa taala telah gantikan kepada kamu untuk kamu bergembira. Ketika jahiliyah dahulu, Islam tak nak pakai yang tu, Islam tak guna, Islam tak iktirafkan raya kamu, tapi Islam datangkan dengan dua hari raya, iaitulah Rasulullah kata apa? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, iaitu hari raya Adha dan juga hari raya Fitr. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Abu Daud. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi itu maksudnya sejarah awal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Mereka dapati penduduk-penduduk Madinah ada dua hari mereka akan bergembira, berhari raya, berpesta dan seumpamanya. Tetapi Islam datang membawa dua hari yang lebih baik, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Ini yang disebutkan oleh An-Nasai dan juga Abu Daud. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita beralih kepada perkara yang kedua, iaitulah takbir hari raya. Kita tahu takbir hari raya merupakan satu syiar yang sungguh besar. Apabila kita sampai masanya ataupun bila tibanya hari raya, kita semua akan bertakbir menandakan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Saya akan bacakan satu keratan pendek sahaja, iaitulah walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini adalah ayat yang panjang menceritakan tentang bulan Ramadan. Bila habisnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Walitukmilul iddah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan berpuasa di bulan Ramadan. Kadang-kadang 29 hari Ramadan. Kadang-kadang ada 30 hari di bulan Ramadan. Yang pentingnya Allah Ta'ala kata walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan ini. Kalau 29, 29 lah. Kalau 30, 30. Okey. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan selepas itu? Walitukabbirullah. Dan hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir maksudnya membesarkan.
membesarkan dengan keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala Maha Besar. Yang keduanya ialah kita membesarkan Allah dengan ucapan kita. Kita kata Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, itu maksud dia. Walitukabbirullah, hendaklah kamu membesarkan Allah, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas apa yang telah diberikan hidayah kepada kamu, wala'allakum tashkurun. Bila masa kita dibolehkan bertakbir, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tibanya Syawal, kita dibolehkan bertakbir selepas terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, sehinggalah naiknya imam ke atas mimbar untuk berkhutbah pada keesokannya. Maksudnya, kalau kita nak buat satu contoh, hari ini merupakan hari 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan. Malam nanti selepas terbenamnya matahari, kita sudah masuk 1 Syawal. Maka selepas terbenamnya matahari ini, kita dibolehkan bertakbir, kita disunatkan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitu juga dengan lafaz-lafaz takbir yang lain. Sehingga mana? Bermula daripada terbenamnya matahari sehinggalah imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah besok pada solat hari raya. Okay? Naik ke atas mimbar, maka tidak ada lagi takbir hari raya. Okay? Masa dia pendek sahaja. Satu perkara yang ingin saya kongsikan dengan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lafaz takbir yang mana disyariatkan kepada kita untuk kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala? Okay? Sebenarnya tidak ada satu hadis pun daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang cara ataupun kaifiyah takbir ini. Maksudnya tak ada hadis. Hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya. Tidak ada satu hadis yang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita cara untuk kita bertakbir ataupun kaifiyah. Yang ada hanyalah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara yang disebutkan daripada para sahabat Nabi. Yang pertama ialah yang kita ambil daripada Ali bin Abi Talib dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Okey. Yang pertama kita dapat daripada Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah Ibnu Mas'ud, di mana lafaz takbirnya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Okay? Pertama. Yang keduanya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Yang tadi 2 kali. Yang pertama yang saya bacakan tadi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib dan juga Ibnu Mas'ud juga 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, okay, dengan sanad yang sahih. Okay. Yang kedua, lafaz takbir yang kita ambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa lafaz takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wallahu akbar wa ajal, wallahu akbar ala ma hadana. Okay? Hadis ini ataupun riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih. Yang ini yang kita ambil daripada Ibnu Abbas. Okay? Bukan daripada Nabi. Ibnu Abbas mengajarkan kita bagaimana cara kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wallahu akbar wa ajal,
wallahu akbar ala ma hadana. Okey, itu lafaz takbir yang kedua yang kita ambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, tuan-tuan, yang saya ingin kongsikan ialah takbir yang kita ambil daripada Salman Al-Khair radhiyallahu taala anhu, ada menyebutkan bahawa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak juga dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tidak ada penetapan ataupun ta'yin ketentuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimah ataupun kaifiyah takbir ini, maka kita bebas bertakbir dengan apa jua lafaz ataupun kalimah yang menunjukkan kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dapat ambil daripada sahabat, kita amalkan apa yang diamalkan atau apa yang ditunjukkan oleh para sahabat, maka itu adalah jauh lebih baik, insya-Allah. Okey, jadi kita disuruh bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala bermula daripada terbenamnya matahari pada akhir Ramadan itu, terbenamnya matahari hinggalah imam naik ke mimbar untuk mengerjakan ataupun untuk melaksanakan khutbah hari raya. Okay? Yang ketiga yang ingin saya kongsikan ada apa dengan hari raya ialah kita disunatkan mandi pada hari raya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin saya tekankan sekali lagi kepada tuan-tuan, tiada satu riwayat pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang suruhan mandi atau perbuatan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya. Suruhan perbuatan baginda yang sahih, maksud saya riwayat yang sahih yang menceritakan tentang daripada baginda suruh kita mandi atau baginda sendiri yang melakukan ibadat ini ataupun mandi pada hari raya, tidak ada satu riwayat yang sahih. Yang ada hanyalah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Abdullah ibnu Umar. Mari kita lihat apakah riwayatnya. An Nafi', daripada Nafi' berkata, Abdullah ibnu Umar ini kana yaghtasilu, adalah beliau akan mandi yaumal fitri, pada hari raya fitri ini, qabla an yaghduwa ilal musalla, sebelum beliau pergi menuju ke al-musalla, tempat salat hari raya. Maksudnya Nafi' adalah anak murid kepada Abdullah ibnu Umar. Dia mengatakan bahawa Abdullah ibnu Umar setiap kali hari raya beliau akan mandi terlebih dahulu pada waktu pagi sebelum menuju ke tempat sembahyang untuk mengerjakan solat hari raya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Berkata Sa'id ibn Musayyab, salah seorang daripada ulama yang terkenal rahimahullahu taala, sunat hari raya ataupun sunat raya fitri ada 3 perkara. Yang pertama, berjalan kaki menuju ke tempat sembahyang. Yang kedua, makan sebelum keluar untuk pergi mengerjakan solat. Dan yang ketiga ialah mandi. Apapun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tiada mempunyai nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita sebelum menuju ke tempat sembahyang ataupun untuk bertemu dengan orang ramai, biarlah dalam keadaan kita suci dan bersih. Mandilah dengan begitu baik sekali, supaya apa? Supaya kita dapat bertemu dengan para jemaah yang lain dalam keadaan kita sudah bersih, setelah kita tidur pada waktu malam dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang
sebaik-baik keadaan. Supaya apa? Supaya orang tidak begitu ataupun tidak merasa jijik ataupun tidak merasa terkesan dengan keadaan kita yang tidak begitu bersih apabila datang ke tempat sembahyang khususnya. Itu perkara ketiga yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat ialah memakai pakaian yang cantik ataupun dalam bahasa Arab disebutkan sebagai at-tajammul. Apa maksud tajammul? Kita pakai pakaian yang cantik. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'id burdatan hamra. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'id, memakai pakaian pada hari raya burdah. Apa maksud burdah? Burdah ini maksudnya pakaian, hamra yang berwarna merah. Maksudnya bukan maksudnya merah kesemuanya, maksudnya disulami dengan warna-warna merah. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian ini baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pada hari-hari yang istimewa sahaja, seperti hari Jumaat, hari raya, ataupun menerima tetamu-tetamu daripada mana-mana kabilah ataupun daripada di luar daripada Madinah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam akan memakai pakaian yang cantik supaya apa? Supaya penampilan itu boleh diterima, dan juga penampilan ini orang-orang yang datang bertemu baginda akan merasa selesa. Cuba bayangkan kalau sekiranya mereka datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tidak memakai pakaian yang bersih ataupun memakai pakaian yang terlalu buruk sehingga menampakkan kelemahan, dan disitulah orang akan nampak bahawa Islam begitu keadaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima tetamu ataupun hari Jumaat ataupun pada hari raya, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai burdah ini ataupun pakaian ini yang berwarna merah, yang bersulam, bukan maksudnya merah kesemuanya. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh daripada Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar akan memakai sebaik-baik pakaian pada hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Nampak tak? Sunnah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar apabila tiba hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha, beliau akan memakai pakaian yang cantik sekali, sebaik-baik pakaian yang dia ada. Satu peringatan kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi kita telah sebutkan bahawa pada hari raya hendaklah kita memakai pakaian yang cantik ataupun sebaik-baik pakaian. Tetapi harus diingat bahawa walaupun berada pada hari raya, batasan syarak dalam berpakaian tetap kekal. Maksudnya, walaupun kita disuruh bertajammul ataupun disuruh memakai pakaian yang cantik indah pada hari raya, ianya masih tertakluk kepada etika pakaian sebagai seorang Islam, baik lelaki dan juga perempuan. Sama sekali kita tidak boleh melanggar etika ataupun ciri-ciri pakaian sebagai seorang Muslim ini. Mungkin saya boleh sebutkan pada kesempatan yang ringkas ini, apakah ciri-ciri ataupun etika pakaian sebagai seorang Muslim, baik lelaki maupun perempuan. Yang pertama, pakaian tersebut adalah longgar, bukannya ketat. Ada orang pada hari ini memakai pakaian yang sungguh ketat, sama ada baju ataupun seluar, sehingga menampakkan bentuk badannya.
Tidak boleh tuan-tuan ya, dari segi syarak adalah tidak boleh. Hendaklah memakai pakaian yang agak longgar, sehingga tidak menampakkan bentuk badan dia. Yang pertama, pakaian tersebut adalah tebal. Apa maksud tebal? Maksud tebal di sini ialah tidak jarang, tidak nampak. Kalau kita pakai baju kadang-kadang nampak badan kita daripada belakang pakaian tersebut. Kenapa? Kerana pakaian itu terlalu nipis, jarang sehingga boleh dilihat. Yang ketiga, pakaian tersebut tidak menyamai jantina yang berlawanan. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang menyerupai wanita. Begitu juga wanita tak boleh pakai pakaian yang menyerupai lelaki. Nampak tak? Ini ada hadis ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pakaian tersebut tidak menyamai pakaian orang-orang kafir. Yang kelima, pakaian tersebut tidak melambangkan kebanggaan dan juga kesombongan diri. Dan yang keenam, khas untuk wanita, elakkan daripada memakai bau-bauan. Ini yang ramai di antara kita yang ambil mudah. Elakkan daripada memakai minyak wangi atau bau-bauan sehingga dapat dihidu ataupun dicium baunya itu oleh lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini adalah hadis sahih. Apa maksudnya tuan-tuan? Ayyuma mar'atin, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan atau minyak wangi, famarrat ala qaumin, lalu berjalan dah dia di kalangan masyarakat, kalangan sesuatu kaum, liyajidu min rihiha, supaya apa dia pakai minyak wangi ini? Supaya dia berbau wangi, lalu depan orang wanginya macam tu. Tujuan dia pakai minyak wangi itu supaya apa? Supaya orang bau wangi terhadap diri dia. Maka Rasulullah kata apa? Fahiya zaniyah, sesungguhnya dia ini, perempuan tadi adalah zaniyah, seorang penzina. Nampak tak? Begitu murka sekali baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita yang memakai bau-bauan ini sehingga dapat dihidu, dicium baunya oleh lelaki-lelaki yang tidak halal baginya. Haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan sesuatu sebelum keluar untuk salat berhari raya. Kita makan sesuatu waktu pagi sebelum keluar hari raya, sebelum keluar untuk solat hari raya, makan sesuatu. An Anasin, daripada Anas bin Malik, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kulahunna witran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa maksudnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, baginda tidak keluar untuk pergi solat berhari raya pada hari raya fitri, hatta ya'kula tamarat, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam memakan beberapa biji buah tamar. Baginda start dulu makan pagi tu makan buah tamar, wa ya'kulahunna witran, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya pada bilangan witir. Maksudnya sebiji, 3 biji, 5 biji, 7 biji, dan tak kisahlah berapa banyak pun, tapi pada bilangan yang witir ataupun pada bilangan yang ganjil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hikmah sebenar
Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu kenapa kita disuruh makan dahulu sebelum keluar untuk pergi solat hari raya. Mungkin kita boleh fikirkan, mungkin hikmahnya ialah supaya kita tidak merasakan bahawa kita masih berpuasa pada hari itu. Sedangkan hari itu adalah hari raya, hari yang dilarang berpuasa dan haram bagi sesiapa yang berpuasa. Jadi kalau kita keluar tanpa makan, seolah-olahnya kita macam masih lagi berpuasa. Sebab itulah kita disuruh makan terlebih dahulu. Apa pun hikmahnya tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Apa pun hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu. Okay? Yang penting kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti buah tamar ke? Tak kisahlah, apa sahaja. Makanlah. Kalau ada lemang, makan lemang. Kalau ada ketupat, makan ketupat. Kalau ada rendang, makan rendang. Tidak semestinya tamar. Tetapi kalau kita makan tamar, insya-Allah pahala yang kita akan dapat adalah jauh lebih besar. Okay? Sebab itu ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay? Untuk perkara keenam, saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berjalan kaki menuju ke tempat solat. Jalan kaki menuju ke tempat solat. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-Eid, keluar untuk pergi mengerjakan solat hari raya masyian, dengan berjalan kaki, wa yarji'u masyian, dan bukan itu saja, dia balik pun dengan berjalan kaki. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Hadis ini adalah hadis hasan. Kalau sekiranya masjid dekat dengan kita, memang kita ada pilihan nak naik motor, nak naik kereta, jalan kaki. Berjalan kaki tuan-tuan adalah lebih afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan perkara ini. Pergi dan balik semua jalan kaki. Tapi kalau masjid jauh, naiklah kenderaan, tak jadi masalah. Jangan pula kita fikirkan, oh jauh pun saya kena jalan kaki juga. Boleh nak jalan kaki jauh, tapi kena bertolak daripada rumah lebih awal lah. Bukan apa, nanti takut tak sempat untuk solat Jumaat, solat hari raya. Okay? Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, inna minas sunnati, sesungguhnya daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, an ta'tiyal Eid, kamu datang atau pergi ke tempat untuk mengerjakan solat hari raya masyian, dengan berjalan kaki. Okay? Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Perkara ketujuh, perkongsian tentang ada apa dengan hari raya ialah bertakbir sepanjang perjalanan menuju ke tempat sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah ini sudah hampir lupus. Ramai di antara kita apabila menuju ke tempat sembahyang, kita hanya habiskan dengan berborak, bersembang, melihat telefon, berbalas-balas mesej, berbalas-balas ucapan hari raya, sedangkan kita pernah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menuju daripada rumah kita nak pergi tempat sembahyang hari raya, bertakbirlah. Okay? Bukan saja bertakbir, tetapi bertakbir dengan suara yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sehingga ke akhirnya. Okay? Kerana takbir ini adalah satu syiar. Hari raya adalah satu syiar yang sungguh agung. Setahun sekali sahaja hari raya Aidilfitri, okay? Sekali sahaja. Daripada sebuah riwayat, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri, baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya untuk pergi mengerjakan solat hari raya. Okey, fayukabbir, dan sepanjang perjalanan itu
Nabi bertakbir hatta ya'tiyal musalla, sehinggalah baginda sampai ke tempat sembahyang. Wa hatta yaqdiyas salah, dan sehinggalah selesai solat hari raya. Fa idza qadas salata, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan solat hari raya, qata'at takbir, baginda pun memotong takbir. Maksudnya apa potong? Maksudnya tidak bertakbir lagi. Maksudnya sudah tiba untuk naik ke atas mimbar, baginda nak naik ke atas mimbar untuk berkhutbah hari raya, maka di situ tidak ada lagi takbir. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Inna Ibnu Umar kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana, adalah beliau ini, idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha, apabila tibanya pagi hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri, apa yang Ibnu Umar buat? Yajharu bit takbir, beliau akan menzahirkan takbir dengan kuat sehingga suara ini didengari oleh orang lain. Dalam perjalanan nak pergi solat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, beliau akan bertakbir. Nampak tak sunnah yang diamalkan oleh Ibnu Umar ini? Beliau akan menzahirkan takbir dengan kuat sekali. Hatta ya'tiyal musalla, sehingga sampailah kepada musalla. Thumma yukabbir hatta ya'tiyal imam, kemudian beliau akan sambung lagi takbir sehinggalah datangnya imam untuk mengerjakan solat hari raya. Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita amalkan sunnah ini sama-sama. Lepas ini daripada rumah kita pergi kepada musalla, kita bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai tanda kita menzahirkan syiar yang sungguh besar ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan hadis ini adalah hadis yang sahih.